Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah begini kita sambung lagi bacaan kitab ringkasan Ahkam al-Janaiz ataupun ringkasan hukum jenazah pada muka surat 200. Poin yang ke-91, kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, mereka yang mati syahid. Yang ni kita masih lagi dalam tajuk yang berkaitan dengan pengkebumian. Okey. Yang ni dia kata mereka yang mati syahid dalam peperangan dikecualikan daripada yang telah disebutkan. Yang ini mereka dikebumikan di tempat mereka syahid dan tidak dipindahkan ke kawasan perkuburan. Ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu. Dia berkata, terjemahan dia kita baca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Madinah untuk memerangi kaum musyrik, yakni pada perang Uhud. Ayahku, yakni Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhu berkata kepadaku, wahai Jabir bin Abdullah, tidak mengapa bagi kamu untuk berada dalam pandangan ahli Madinah, yakni tidak keluar berperang. Maksudnya engkau tak perlu keluarlah, ayah je pergi, wakil keluarga kita, ayah pergi, sehingga kamu mengetahui apa yang akan terjadi pada kita. Kamu tunggu tengoklah apa yang akan berlaku nanti. Demi Allah, kalaulah tidak kerana aku akan meninggalkan anak-anak perempuan selepas kematianku, nescaya aku suka jika kamu syahid di hadapanku. Jadi maknanya ayah dia suruh tunggu di rumah, tunggu di Madinah, kan? Sebab apa? Sebab tak ada siapa nak jaga saudara perempuan dia. Dalam keluarga dia seorang je lelaki, lain semua perempuan. Ya, jadi ayah dia kata, kalau kita keluar dua-dua, kita mati dua-dua, siapa yang nak jaga yang perempuan ni? Jadi ayah dia kata, tak apalah, kamu duduklah di Madinah ni, jaga adik-adik, kan? Supaya kamu tengoklah apa yang berita yang akan terjadi selepas ni, kan? Tapi ayah dia pun masa tu dah 80 lebih dah, 80 tahun nak pergi perang lawan. Macam mana 80 tahun, kan? Dia tengok saudara-saudara kita, ayah-ayah kita 80 duduk di rumah, ya. Kalau muda-muda dulu cukup andal, pegang cangkul, pegang sabit, kan? Pegang tajak, tak ada tajak. Dulu orang Kedah ada tajak, kan? Dan dia apa? Bersihkan sawah guna tajak, kan? Hari ni budak-budak baru dia kenal tajak tu apa, kan? Jadi kuat, gagah, buat bendang 2-3 relung, kan? Bendang luas. Jadi maknanya bila dah umur 80 ni, pegang cangkul pun dah tak larat dah. Dah penat, cungak-cungak dah. Macam mana nak pergi nak perang, kan? Tapi dia nak keluar juga, nak lawan dengan orang muda macam Khalid Al-Walid apa semua tu, kan? Khalid masih lagi musyrik masa tu, perang Uhud, kan? Jadi ayah dia kata macam tu lah. Kata Jabir, ketika aku berada bersama ahli Madinah, tiba-tiba saudara perempuan ayahku, jadi maknanya Khali ni mak saudara dia. Dia kata apa nama? Ammati, mak saudara sebelah ayah. Okey. Datang membawa jenazah ayahku dan jenazah saudara lelaki ibuku. Mak saudara sebelah mak dia. Ya. Jadi ipar ayah dia lah. Ayah dia dan ipar dia mati dalam perang Uhud. Jadi di atas, diletakkan di atas tunggangan. Mak saudara dia letak ayah dia dengan pak saudara dia, kan, di atas kuda. Mata letak macam tu lah. Macam ni lah kita letak, kan? Macam orang yang dah mati letak di atas. Maksudnya seimbang macam tu lah, agar tidak terjatuh, kan? Letak atas belakang kuda tadi. Dia membawa jenazah mereka berdua ke Madinah untuk dikebumikan di perkuburan kami, yakni di Al-Baqi' lah. Nak dikebumikan di Al-Baqi'. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dan menyeru, dia panggil, dia seru, dengar sini, dia kata, Nabi SAW memerintahkan kamu
semua supaya mengembalikan semua jenazah ke tempat mereka dibunuh dan dikebumikan di sana. Hantar balik. Uhud dengan Baqi' berapa kilometer? Ada 7, 8 kilometer kan? 8 kilometer. Dari sini ke rumah saya mungkin dalam 10 kilometer. Jauh juga tu. 10 kilometer itulah. Jadi maknanya hantar balik lah. Tapi mungkin ada jalan shortcut, ada jalan shortcut lah. Dia naik bas jauh kan. Pasal kalau jalan kaki dia macam straight tu. Mungkin 4 kilometer kot. Tak. Kan lebih kurang, tak tahulah. Tak kisahlah. Jadi jauh jugalah. Jadi disuruh dikembalikan di tempat di mereka dibunuh. Kalau di situ dibunuh, maka di situ dikebumikan. Di mata tempat lah di mana mati kan. So dikebumikan. Seterusnya yang ke-92, tidak boleh mengebumikan jenazah pada keadaan-keadaan berikut kecuali dalam keadaan darurat lah. Keadaan terpaksa, terdesak. Yang pertama, pengebumian pada 3 waktu yang telah disebutkan sebelum inilah. Waktu matahari terbit, waktu matahari tegak di tengah langit, dan waktu matahari nak terbenam. Dan itu kita dah baca dari itu dah. Pada poin yang kedua, yang kedua kita pada waktu malam. Ya. Ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu yang mana Nabi sallallahu melarang jenazah dikuburkan pada waktu malam sehinggalah jenazah tersebut disolatkan. Ya. Jadi sebab apa? Sebab kalau solat siang ni ramai orang solat. Kalau malam ni berapa orang yang nak solat kan? Tapi tengok keadaan lah. Kalau jenazah tadi dia mungkin ialah cepat rosak dan sebagainya. Kan? Aulanya dikuburkan waktu tu lah. Waktu malam tadi. Kalau besok siapa lagi semua nak pergi kerja dan sebagainya kan. Jadi kita beritahu siapa yang nak solat semua tadi datang. Tambah sekarang pun lagi senang. Sekarang ada WhatsApp, ada Telegram, telefon kan. Kita ada grup. Masuk dalam grup tu sebar-sebar semua orang tahu. Senang. Jadi kita datanglah. Kalau boleh kita datang untuk solat jenazah tadi. Baik, jadi maknanya kalau seeloknya tidak malam, tapi kalau terpaksa malam lah. Macam kita hari ni kan kebanyakan bila dah mati petang tu kan. Mati petang tu dah. Jadi kita mandikan dia, dah selesai urusan polis dan sebagainya. Kalau tak ada postmortem, senanglah. Ya, ada postmortem ni payah sikit kan. Orang nak pergi hospital, nak tunggu giliran dia nak belak, nak operate, lepas tu semua nak tunggu surat, berjam-jam. So besoknya mayat dah bengkak. Saya tengok anak saudara saya macam tu lah, meninggal lah, accident motor. Kan motor accident kan, jadi jenazah dia cepat bengkak kan. Jadi orang postmortem tengok lah bengkak. Gitu. Jadi kalau bagus kita percepatkan kan. Sekarang ni kita macam-macam lah, tak postmortem, nak insurans lah apa lah. Okay. Kalau orang kampung ada postmortem lah. Saya tak tahu kan. Jadi biasanya orang yang jenis ada insurans apa semua ni kan. Tak tahu boleh tolak ke? Oh, kalau boleh tolak alhamdulillah. Oh, kalau mati di rumah. Tapi kalau mati di rumah, mati muda pun dia pun nak tahu juga pun. Kalau ada rekod kesihatan, kalau sebelum tu ada sakit, bukan nak pergi hospital lah, minta rekod kesihatan. Yes. Tak ada rekod kesihatan di hospital kan? sebelum tu dah ada sakit, so dia tak buat lah. Itu. Jadi kalau boleh, maknanya kita elakkan benda tu kan. Sebab jenazah ni itulah tak elok lah, maknanya dilarang lah kita ni nak dia panggil muslah, tashwih jenazah tadi kan. Tapi oleh kerana kita hidup zaman ni macam tu, kalau boleh elak lah benda macam tu kan. Kesian jenazah ni, kesian lah. Jenazah tu dia ada rasa sakit kalau start depan macam tu yang Mungkin wallahu alam sakit dia macam mana kita tak tahu. Kan? Sebab ialah kalau dalam hakikat di alam kubur dia tersiksa dan dia berdapat nikmat, kelazatan. Tapi kaifiat tak macam kita lah. Asal dia macam mana wallahu alam. Kita tak tahu sebab kita belum merasai. Kan? Jadi yang pasti kita akan rasai lah.
kesakitan, kelazatan, kenikmatan kan di alam barzakh tu. Di alam barzakh. Sebab jasad dia tak tahu lah macam mana, tapi jasad orang Islam ni dihormati semasa dia hidup dan selepas dia meninggal lah. Semasa dia hidup tak boleh tengok aurat dia, masa dia meninggal pun tak boleh tengok aurat dia juga. Itu maksud dia. Ya. Kemudian hadis selengkapnya sudah disebut pada poin yang ke-35 dulu lah. Yang ke-93, sekiranya terpaksa mengebumikan jenazah pada waktu malam, maka hukumnya harus, walaupun dengan menggunakan lampu dan membawa lampu tersebut masuk ke dalam kubur untuk memudahkan urusan pengebumian. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adkhala rajulan qabrahu laylan wa asraja fi qabrihi. Rasulullah memasukkan jenazah seorang lelaki ke dalam kuburnya pada waktu malam serta menyalakan lampu di dalam kuburnya. Lampu ni macam, bukan macam lampu kita sekarang ni kan. Lampu dia api je lah kan, dia buat daripada sumbu ke apa, pelita apa kan. Kalau kita sekarang kita pakai lampu LED lah apalah yang dicas dan sebagainya. Dan kawasan perkuburan tu pun memang terang menerang dah pun, dia ada lampu yang diletakkan di situ kan, digunakan untuk mengebumikan orang pada waktu malam. Ini dia. Kemudian yang ke-94-nya wajib mendalamkan lubang kubur, meluaskannya dan memperelokkannya. Terdapat dua hadis berkenaan perkara ini. Kita tengok yang terjemahan dia, ya, daripada Hisham bin Amir. Dia berkata radhiyallahu anhu, tatkala hari peperangan Uhud, kematian telah menimpa sebahagian kaum muslimin dan ramai antara mereka yang luka. Kami berkata, wahai Rasulullah SAW, penggalian kubur untuk setiap jenazah adalah berat bagi kami. Nak gali kubur seorang-seorang kan. Ramai. Berapa orang? 70 orang kan sahabat yang syahid pada hari Uhud. Ramai tu. Yang lain dah luka-luka, letih, penat kan, sebab memang pada hari Uhud tu kalah kan. Kalah dengan sebab kesilapan lah. Separuh masa pertama tu menang, separuh masa kedua tu kalah. Macam main bola lah pula, kalah kan. Sebab kesilapan strategi yang diatur oleh Nabi SAW tak ditepati lah, tak diikuti. Jadi apakah yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan? Baginda bersabda, kamu semua galilah, perluaskan, perdalamkan, perelokkan dan kebumikan 2 hingga 3 orang dalam satu kubur. Dahulukan yang paling banyak hafalan Al-Quran dia. Masukkan dulu siapa yang paling banyak hafalan Al-Quran dia, yang dia tu didekatkan ke kiblat. Dia yang Hisham menyambung, ayahku merupakan salah seorang daripada 3 orang, ya, dan dia yang paling banyak hafalannya antara mereka. Oleh sebab itu dia didahulukan, diawalkan masuk ke kubur dan didekatkan ke kiblat lah. Yang keduanya daripada seorang lelaki Ansar. Dia berkata, terjemahannya, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kepada jenazah seorang lelaki Ansar. Ketika itu aku masih kanak-kanak dan aku pergi bersama ayahku. Rasulullah duduk di tepi kubur dan berpesan kepada penggali kubur. Dalam satu riwayat, Nabi mengisyaratkan kepada penggali kubur dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, luaskan dari bahagian kepala dan daripada bahagian kaki. Sesungguhnya alangkah banyaknya tandan kurma untuknya di syurga. Masya-Allah kan. Maksudnya, ialah sahabat kan, Nabi betul ni confirm lah dia di syurga. Sebab Nabi kata macam tu kan. Semua banyak Nabi kata tandan kurma untuknya di syurga. Mukjizat dia pernah nampakkan kepada Nabi SAW, macam mana kita tak nampak kan. Yang ke-95, boleh dibuat liang lahat
atau syaq. Syaq ni maksud itulah bentuk macam U tu kan. Buat kubur macam tu, lepas tu ada macam tu kecil ke bawah tu kan. Itu dia panggil syaq. Kalau lahat ni bahagian tepi. Dia gali, lepas tu dia buat macam tepi tu kan. Itu masukkan jenazah di tepi tu. Itu dia panggil lahat. Al-lahdu, apa makna al-lahad? Ilhad. Al-lahad maksud menyimpang. Mana al-lahad ni menyimpang. Tu simpang. Tapi al-syaq dia belah, lepas tu dia buat belahan kecil. Kan? Itu maksud al-syaq. Jadi boleh dua-dua lah. Kerana kedua-duanya diamalkan secara berterusan pada zaman Nabi SAW. Tetapi yang afdalnya ialah lahad. Itu paling afdal lah. Terdapat beberapa hadis mengenai perkara ini. Saya sebutkan dua daripadanya. Yang pertama hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, terjemahannya, ketika Nabi SAW wafat, ada seorang lelaki di Madinah merupakan penggali liang lahat, dan seorang lagi merupakan pembuat syaq. Syaq ada dua orang. Ini dia kerja dia buat lahat, ini dia kerja dia buat syaq. Dua orang. Jadi mereka yang para sahabat berkata, kita beristikharah kepada Tuhan, kita mohon pilihan kepada Tuhan, dan kita mengantar utusan untuk memanggil mereka berdua. Kita hantar dua orang. Seorang panggil orang ni, seorang panggil orang ni. Siapa yang datang dahulu, kita serahkan kepadanya. Ya? Jadi dua orang pergi, seorang pergi cari yang buat syaq, seorang pergi cari yang buat lahat. Lalu kedua-duanya dipanggil, dan yang sampai terlebih dahulu ialah penggali lahat. Maka mereka membuat lahat untuk Nabi SAW. Ini dia. Ya, jadi Nabi buat lahat itu dia lah. Yang kedua daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, terjemahan dia, Nabi SAW bersabda, liang lahat untuk kita, manakala syaq dalam kubur pula adalah untuk selain kita. Maksudnya selain pada umat Nabi SAW lah, kalau kita nak buat. Tapi dua-duanya boleh lah dalam masalah syaq ataupun lahat. 96. Tidak mengapa untuk mengemumikan dua jenazah atau lebih dalam satu kubur ketika terpaksa. Contohnya kemalangan kan, insiden kan. Satu family meninggal dalam kereta tadi. Masukkan sekali mereka semua ke dalam lahat tadi dengan mak aja. Ya lah, Palestin tu kan dia buat sekali, itu ramai-ramai tu. Dan kalau kita tengok ada kemalangan tu kan, jadi di situ ada mak dia, ada ayah dia, ada anak dia, apa semua, kan? Semua sekali. Sekalikan dia buat tadi. Dunia dia sekali, insya-Allah. Semoga akhirat dia pun sekali juga kan. Sekali. Allah ambil sekali. Ustaz, bila dia itu pun dia tanam tu, dia kalau sekali satu lahat kan, dia menghadap kita satu lain lah. Semua menghadap ke arah kiblat. Yalah, dia dah berangkat satu. Ya, betul. Ya, begitu. Mengiring kiblat kan. Itu untuk syak lah, lahat tak boleh nak buat. Macam mana lahat dalam. Kan? Itu buat syak lah kan. Begitu. Kemudian dia kata di sini, didahulukan yang afdal dalam kalangan mereka. Terdapat beberapa hadis berkenaannya. Antaranya ialah hadis Anas pada poin yang ke-37 dahulu lah. Dan hadis Hisham bin Amir pada poin yang ke-94 yang telah disebutkan sebelum ini. Seterusnya 97, menurunkan jenazah ke dalam kubur. Sama ada jenazah laki-laki ataupun jenazah perempuan, menurunkan jenazah ini merupakan tugas orang laki-laki lah. Kerana beberapa perkara. Yang pertama, kerana itulah yang diamalkan sejak zaman Nabi SAW.
dan diamalkan oleh orang-orang Islam secara berterusan hingga ke hari ini. Akan datang hadis Anas pada perkara 100 berkenaannya. Nanti akan disebutlah. Kemudian orang lelaki lebih gagah dan kuat untuk melaksanakan tugas tersebut. Ada juga orang perempuan yang gagah, tapi tak tahulah, jarang-jarang kan. Mungkin juga lah kan. Kalau ahli sukan tu kan, mungkin lebih gagah daripada kita. Dia boleh lari pecut 100 meter berapa saat lah. Kita kan 10 langkah pun tercungap-cungap. Gitu. Yang ketiganya, sekiranya ia dilakukan oleh kaum wanita, maka ia akan menyebabkan keterdedahan sebahagian aurat mereka di hadapan lelaki yang bukan mahram mereka, sedangkan ini diharamkan. Dia tugas seorang lelaki. Kemudian poin yang ke-98, dia kata para wali, warislah kepada jenazah lebih berhak untuk menurunkannya berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah. Dan mereka yang mempunyai pertalian kerabat, sebahagian yang lebih berhak daripada sebahagian yang lain menurut yakni kitabullah, hukum dalam Al-Quran lah. Begitu juga berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, "Wassaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku mandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahabtu anzuru, maka aku melihat ma yakunu minal mayyiti, apa yang ada pada jenazah, wa kana tayyiban hayyan wa mayyitan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni baik, elok fizikal dia. Maknanya elok fizikal dia masa Nabi hidup dan masa Nabi wafat sama. Tak ada perubahan. Padahal dia orang ke bumi Nabi hari apa? Hari Rabu. Hari Isnin wafat, Rabu baru ke bumi. Itu khusus bagi Nabi SAW, tidak bagi selepas Nabi. Sebab Nabi jenazah dia tak macam kita. Jenazah dia tak dimakan oleh tanah, tak berubah. Macam itulah dia wafat sampai hari ini, dan sampai hari kiamat macam itulah jasad Nabi SAW dan para anbiya. Allah Ta'ala haramkan tanah untuk makan daging ataupun makan jasad para anbiya. Para Nabi tak dimakan oleh tanah. Macam itulah rupa mereka masa mereka meninggal dan sampai mereka akan dibangkitkan. Begitu juga karamah yang Allah bagi, karamah kemuliaan kepada sebahagian daripada hamba dia. Contohnya orang yang mati syahid kan dalam peperangan. Kan peristiwa banjir di Uhud tu kan, jenazah timbul semua. Macam mana mereka baru mati ya. Sebab tu orang boleh kenal Hamzah ni macam mana kan. Orang asingkan kubur dia. Berdasarkan riwayat ketika dia mati dibunuh tu, macam mana dipotong, dibelah kan jasad dia. Dia orang kenal tu dan jasad Hamzah radhiyallahu anhu. Jadi jasad dia tak berubah lah, darah masih berdarah lah. Masih berdarah. Ustaz, Nabi lambatkan kemudian itu sebab ialah proses sahabat-sahabat sibuk kan, pelantikan khalifah semua tadi kan. Dan jadi mana dalam keadaan macam tu, jadi itu yang jadi terlambat tu. Dan satu lagi solat jenazah kat atas Nabi SAW, semua orang Madinah mai solat jenazah Nabi. Ramai. Kan? Solat pula masing-masing. Bukan solat berjemaah. Masuk penuh kan. Kan? Jadi malah masuk solat ramai tu orang lain keluar. Orang lain masuk solat pula. Jadi macam tu. Kan? Itulah dia. Jadi proses terlambat, bukan sengaja dilambatkan. Lepas tu masa pelantikan khalifah lagi kan, Abu Bakar tu kan di sahabat-sahabat di perkampungan Bani Sa'idah tu, dia baru berkumpul sahabat-sahabat Al-Ansar, pilih siapa nak jadi khalifah di antara mereka. Asal tak yang sebelah kanan tu, kalau masjid sebelah kanan tu nampak macam kebun kurma tu kan. Itu Saqifah Bani Sa'idah tu dia simpan sampai hari ni. Asal tak yang dalam masjid kan tu belah kanan, nampak macam pokok-pokok kurma tu kan. Maksudlah dia tempat dia baru berimpun. Masa Nabi SAW wafat hari itulah, Al-Ansar lah. Ya, sampai Abu Bakar beritahu, Nabi kata khalifah daripada Quraisy.
Habis ya? Khalifah daripada Quraisy. Habis Ansar tak boleh ya? Sebab Ansar bukan daripada Quraisy. Sampai dia pun tak apalah, kami khalifah seorang, daripada Muhajirin pun khalifah seorang. Bukan kata mana boleh. Itu cerita panjang tu yang jadi keterlewatan tadi tu. Baik. Wa waliya dafdahu wa ijdanahu, dan yang menguruskan pengkebumian Nabi SAW, kan? Maknanya selain daripada sahabat-sahabat yang lain, 4 orang je. Mandi Nabi, kafan Nabi SAW, kebumikan Nabi, 4 orang ni. Nak masuk macam mana rumah Aisyah tu? Bukan besar mana, kecil ya rumah dia. Muat untuk 4 orang lah. Kan? Rumah bilik dia kecil je, macam bilik lah kan. Rumah dia tu macam bilik lah, kecil sangat kan. Jadi masuk kita ada Abu Bakar, ada Umar, Nabi SAW, kan? Tapi masa Abu Bakar dan Nabi SAW tu dia macam misalnya tak guna tabir. Bila Umar di situ, maka dia pun guna tabir letak situ kan. Itulah. Jadi dia pun dikebumikan di Baqi'. Dikatakan ada satu ruang lagi lah untuk seorang lagi, wallahu a'lam. Dikatakan untuk Nabi Isa alaihi salam, wallahu a'lam. Jadi yang menguruskannya 4 orang, Ali, Al-Abbas, pak saudara Nabi SAW. Pak saudara dia tak meninggal lagi, ya. Fadl, sepupu dia, anak kepada Al-Abbas. Dan Saleh ni bekas hamba Rasulullah SAW. Dan dibuat lahat lah untuk Rasulullah SAW, dan diletakkan di atas kubur Nabi itu batu lah sebagai tanda, ataupun diletakkan batu sebagai ditutup lahat dia tadi, kan? Letakkan batu untuk tutup lahat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila timbus tanah kan. Tak kenal lah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga berdasarkan hadis Abdul Rahman bin Abza', dia berkata, Abdul Rahman bin Abza' dia kata, terjemahan dia, aku telah solat bersama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ke atas jenazah Zainab binti Jahash Ummul Mukminin radhiyallahu anha di Madinah. Beliau bertakbir sebanyak 4 kali. Mana Zainab meninggal dulu masa zaman Umar jadi khalifah ni. Kemudian beliau mengutus utusan kepada isteri-isteri Nabi SAW supaya mereka bertanya kepadanya tentang siapakah yang akan memasukkan jenazah Zainab ke dalam kuburnya. Siapa nak masuk ni? Ya. Jadi Umar merasa gembira jika beliau sendiri yang memasukkan jenazah Zainab ke dalam kuburnya. Dia sendiri dia rasa, aku yang layak, aku yang lebih utama untuk masukkan jenazah Zainab ke dalam kuburnya. Tapi sebelum tu pun dia hantar juga wakil kepada isteri-isteri Nabi nak tanya siapa yang nak masukkan dia ni, radhiyallahu anhu. Lalu para isteri baginda memberi jawapan yang lafaznya, kamu lihatlah kepada orang yang biasa melihat Zainab ketika Zainab masih hidup. Mana Umar pernah tengok dia, ya. Dialah yang memasukkan Zainab ke dalam kubur. Umar berkata, kamu semua berkata yang benar. Umar dia faqih, orang yang ada ilmu, dia tahu siapa yang layak. Tapi saja dia hantar, kan, tanya wakil. Jadi kalau dia orang jawab silap semua, dia akan beritahu lah hadis tu. Tapi bila dia pun bagi jawapan sama dengan jawapan yang ada pada dia, tambah dia kata, kamu semua berkata benar. Kalau dia bersilap, dia akan betulkan kesilapan tadi. Gitu. Kemudian 59. Suami boleh menguruskan sendiri proses pengebumian jenazah isterinya berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi Aisyah kata, terjemahan dia, Rasulullah SAW masuk menemuiku pada hari baginda mulai sakit yang menyebabkan Nabi wafat tadi. Dari permulaan bagi sakit Nabi hingga kepada wafatnya Nabi SAW. Situ, hari itu Nabi mula sakit. Kesan racun tu kan. Racun wanita Yahudi tu, yang dia racun di kambing tu kan. Dah kuat racun tu. Tapi Nabi tak telan pun. Cuma biarlah, makin sisa-sisa racun tu kan. Jadi
Nak jadikan sebab tadilah. Jadi lalu bila Nabi SAW masuk, aku berkata, "Warasa, aduhai sakitnya kepalaku," kata Aisyah. Sakit kepala, Aisyah kata. Baginda bersabda, "Aku suka, saya suka jika perkara itu berlaku ketika saya masih hidup," Nabi kata. Maksudnya, aku suka kalau kamu mati dan aku masih hidup. Ini Aisyah cemburu ni. Hari ni. Tapi dia tak sebut panjang, dia sebut pendek lah. Ada dia sebut. Ya, dia cemburu. Ya. Nabi kata, aku suka kalau itu berlaku, aku masih hidup. Ya. Jadi, aku sendiri yang akan menguruskan jenazah kamu dan mengebumikan kamu. Ya. Dia Aisyah berkata sambil cemburu. Seolah pada hari itu saya tengok awak jadi pengantin yang bersenang-senang bersama dengan sebahagian isteri awak. Ya. Dan giliran saya boleh ke orang lain lah. Hari itu nanti Allah Ta'ala. Ya. Baginda bersabda, "Wa ra'sah bal ana wa ra'sah." Nabi kata, bahkan aku yang sakit kepala, Nabi kata. Ya. Panggil ayah dan saudara lagi kamu supaya mereka berdua datang kepada saya untuk saya tulis sesuatu kepada Abu Bakar. Kerana sesungguhnya saya takut nanti ada yang berkata dan ada yang memimpikan bahawa saya lebih berhak. Ya, sedangkan Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman tidak mahu orang yang menggantikan saya melainkan Abu Bakar. Aballahu wa rasuluhu wal mu'minun illa Abu Bakr. Ini khalifah Abu Bakar dengan nas lah. Ya, pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW dengan nas, dalil hadis dan juga dalil Al-Quran. Adapun dalil Al-Quran, Allah Ta'ala sebut kan, "Idh akhrajahu qawmuhu thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh qala lahu sahibuhu la tahzan innallaha ma'ana." Ya, ketika mereka diusir keluar oleh orang musyrikin Mekah kan, mereka berdoa, dan ketika seorang berkata kepada sahabat dia, "Jangan sedih, ya, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Jangan takut, jangan sedih, Allah bersama dengan kita." Siapa dia dua orang tadi? Abu Bakar dan Umar. Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Itu maknanya di nas Al-Quran yang Allah sebut, "Thaniyatnain." Seorang daripada dua orang, Rasulullah dan Abu Bakar. Ini dalil Al-Quran. Kemudian dalil hadis inilah dia yang menetapkan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai pengganti bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaya ini dalil yang menyatakan bahawa suami lah, suami atau isteri masing-masing menyediakan jenazah pasangan tadi. Bila isteri meninggal, suami sediakan, mandikan, kafankan, kebumikan. Kan suami lah. Kalau isteri, dia hanya mandi dan kafan lah. Kan, mandi kafan lah. Solat mana dia boleh diam solat. Kalau suami kan dia nak solat kan, kemudian dia kebumikan. Isteri dia boleh mandi, kafan, solat sekali lah. Kebumi tak boleh sebab dia tak boleh keluar rumah. Dia 4 bulan 10 hari dia kena berkabung. Iddah wafat 4 bulan 10 hari. Pergi kubur. Isteri boleh ikut. Tak boleh. Isteri 4 bulan 10 hari berdiam diri dalam rumah dia, kecuali kerana darurat, keterpaksaan. Kan? Gitu maksudnya. Tak ada hilah, tak ada jalan dah. Terpaksa lah, bolehlah dia keluar dari rumah dia. Jadi urusan pusaka faraid nak kena beri sign dekat pejabat tanah dan sebagainya. Kalau orang boleh datang rumah, boleh datang rumah. Tak boleh terpaksa kita pergi. Contoh gitulah. Jadi isteri tak boleh ikut jenazah suami ke kuburan. Itulah dia. Baik. Jadi ingatlah, kalau bolehnya suami kita meninggal, kita sendiri yang uruskan. Dengan anak-anak laki-laki lah. Dengan anak laki-laki. Ya. Kalau kita meninggal, pesan pada suami.
awak uruskan jenazah saya kalau saya mati. Tak payah beritahu. Tak mati pun saya uruskan. Itu mana? Baik. Yang ke-100, tetapi disyaratkan bagi si suami yang masuk dalam kubur itu bahawa dia mestilah tidak berjemaah pada malam sebelumnya, malam tadi. Jika tidak, maka tidak disyariatkan untuk dia menguburkan jenazah isterinya. Dia tak boleh masuk kubur. Kan? Orang lain lebih utama untuk memasukkan jenazah isterinya ke dalam kubur, walaupun orang itu bukan mahram jenazah isterinya. Ini ramai orang tak tahu. Dengan syarat yang telah disebutkan. Ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Terjemahan dia, kami telah menghadiri proses pengebumian jenazah puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ketika itu sedang duduk di tepi kubur. Anas berkata, lalu aku melihat baginda menangis. Kemudian baginda bertanya, adakah sesiapa dalam kalangan kamu semua yang tidak menyetubuhi isterinya malam tadi? Abu Talhah radhiyallahu anhu menjawab, ya saya wahai Rasulullah. Baginda bersabda, turunlah. Anas berkata, maka Abu Talhah pun turun ke dalam kubur lalu menguburkan puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam tadilah. Kemudian yang ke-101, sunnahnya adalah memasukkan jenazah daripada bahagian kaki kubur. Kaki kubur, maknanya kiblat sana, kepalanya bahagian sini, kaki bahagian sana. Jadi jenazah dimasukkan daripada situ, bahagian daripada kaki kubur. Dibawa masuk, dihulurkan daripada arah kaki dia, kaki kubur. Okay? Gitu. Itu yang sunnah. Ini sunnah lah. Bila sebelah masuk belah ni boleh juga, tapi yang sunnahnya begitulah. Ya. Dia tak jadi batal. Batal angkat keluar balik. Tak jadi batal. Dah masuk dah kan nak keluarkan balik. Silap buat je lah. Teruskanlah. Mana dia? Terjemahan dia, hadis tadi, Al-Harith telah berwasiat supaya jenazahnya disolatkan oleh Abdullah bin Yazid. Maka dia pun mensolatkan jenazahnya. Kemudian dia memasukkannya ke dalam kubur daripada arah kaki kubur, dan dia berkata, ini sebahagian daripada sunnah. Begitu juga berdasarkan riwayat Ibn Sirin rahimahullah, dia berkata, aku pernah bersama Anas, Ibn Sirin tabi'in lah, dalam menguruskan satu jenazah. Dia menyuruh supaya jenazah tersebut dimasukkan daripada bahagian kaki kubur. Itu dia. Kemudian 102, jenazah diletakkan di atas lambung kanannya. Mengiringlah. Jenazah tadi letakkan posisi mengiring di atas bahagian yang kanan. Macam kita tidur mengiring macam tu kan. Jenazah mengiringkan macam tu, menghadap ke arah kiblat. Mengiring menghadap ke arah kiblat. Kepalanya di kanan kiblat lah. Baik, mana dia kata? Serta kepala serta kedua belah kakinya pula mengarah ke arah kanan dan kiri kiblat. Kepala bahagian kanan kiblat, sana kiblat kan? Kanan, kaki dia di arah kiri kiblat. Beginilah amalan yang dipraktikkan oleh orang-orang Islam sejak zaman Rasulullah SAW sehinggalah ke hari ini. Dan beginilah keadaan setiap kubur di atas muka bumi. Ini yang disebut dalam Al-Muhalla dan selainnya. Muhalla ni kitab lah, kitab fiqah. Kemudian 103, orang yang meletakkan jenazah dalam lahat membaca Bismillah wa ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca ni, Bismillah wa ala sunnati Rasulullah. Ataupun Bismillah wa ala millati Rasulullah. Bismillah dan di atas agama Rasulullah. Ataupun Bismillah wa billah wa ala millati Rasulullah SAW. Ketika masukkan jenazah ke lahat tadi. Kesemua ini telah Rasulullah SAW perintahkan. Bolehlah pilih-pilih mana bacaan kan. Kemudian
104 disunatkan bagi orang yang berada di sisi kubur untuk menaburkan tanah sebanyak 3 kali dengan kedua-dua belah tangannya setelah lahat ditutup. Mana dah lahat tutup tadi kan, kita ambil tanah tu, tabur kan di situ 3 kali dia kata. Sebelum digunakan cangkul lah, maknanya begitu. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, terjemahan dia, Rasulullah SAW mensolatkan satu jenazah. Kemudian jenazah tersebut dibawa datang. Lalu baginda menaburkan tanah ke dalam kuburnya selepas jenazah itu dibawa masuk ke dalam lahat dan ditutup lahat tersebut dari arah kepala kubur sebanyak 3 kali. Belakang ni lah 3 kali Nabi campurkan, taburkan tanah 3 kali. Kemudian disunatkan untuk melakukan beberapa perkara selepas selesai proses pengebumian. Ini dah lepas selesai lah ni, kebumi dah. Pertama, kubur ditinggikan sedikit dari bumi dengan kadar lebih kurang sejengkal. Jangan diratakan, jangan bagi sama. Tinggikan tanah tadi, buat bonggol. Ini supaya ia dapat dibezakan. Maka ia dijaga dan tidak dihina. Orang tak pijak-pijak, orang tak langkah-langkah kan, orang tak duduk atas dia. Ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuatkan lahat untuk baginda dan diletakkan batu bata untuk menutup lahat tersebut. Kemudian kubur baginda ditinggikan daripada permukaan bumi kira-kira kadar sejengkal. Sebenarnya kan kubur tu dia akan mendap kan, dia akan mendap. Kita tengok hari ni kan, tengok kat Baqi' sama kan, asalnya begitu, ditinggikan. Tapi kan dah 1000 tahun lebih dah kan. Ada 1000 tahun lebih dah kubur para sahabat tu, lebih kurang 10,000 para sahabat di Baqi' tu kan. Jadi kita nampak macam lapang rata kan, nampak batu-batu tanda kan. Itulah dia kubur kan, para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua dibuat bonggol lah kubur tadi. Berdasarkan hadis Sufyan At-Tammar, dia berkata, Ra'aitu qabra Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabra Abi Bakr wa Umar musannaman. Aku lihat kubur Nabi sallallahu dan kubur Abu Bakar dan kubur Umar berbonggol. Dulu lah, ni kan lama ni. Sekarang mana lah, dia buat konkrit. Berapa lapis konkrit, 3 lapis lah. Kan? Daripada bawah, kaki daripada bawah tadi kan, terus ke atas. Yang ketiga, meletakkan tanda dengan batu atau seumpamanya. Batu nisan kita panggil lah, batu nisan. Ya. Ataupun ambil batu sungai kan, seketul ke. Supaya orang yang meninggal dunia dalam kalangan keluarganya dapat dikebumikan di kawasan itu juga. Ini berdasarkan hadis Al-Muttalib bin Abi Wada'ah radhiyallahu anhu, dia berkata, terjemahan dia, apabila Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu meninggal dunia, ini saudara susu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jenazahnya dibawa keluar serta dikebumikan, Nabi SAW menyuruh seorang lelaki mengambil sebongkah batu. Namun dia tak mampu mengangkatnya. Oh, besar batu ni, berat, tak mampu nak angkat. Rasulullah SAW lalu pergi kepadanya dan menyingsing 2 lengan bawah pakaian baginda. Ni nak sudah lengan, kan? Lalu singsing lengan baju dia SAW. Al-Muttalib berkata, orang yang menceritakan kepada aku daripada Rasulullah SAW berkata, aku seakan-akan melihat keputihan 2 lengan, putihnya 2 lengan Rasulullah SAW ketika baginda menyingsing 2 lengan pakaian baginda. Kemudian baginda memikul batu tersebut lalu meletaknya di bahagian kepala kubur. Gagah lah Nabi SAW ni, orang kuat, orang gagah kan. Perang Khandaq, sahabat tak boleh nak pecahkan batu tu kan. Batu yang dia bergali-gali ada sebongkah batu besar, tak boleh nak gali lah, terhalang. Dia ketuk macam-macam kan, tak boleh pecah juga. Nabi kata, ana nazil, aku turun
Nabi SAW pun turun, Nabi hentak sekali pecah. Lepas tu Nabi kata diberikan kepada aku perbendaharaan Rom, Raja Rom. Pecah lagi pula kan. 3 kali relai batu tadi. Gagahnya, kuatnya Nabi SAW tadi. Sahabat, sedangkan Nabi bersatukan sahabat ikat sekeping batu yang sekeping tu di perut, kelapa kan. Nak betulkan tulang belakang lagi. Nabi guna 3 keping batu. Sahabat guna sekeping lah. Nabi lagi lapar lah Alhamdulillah kan. Tu dia. Jadi Nabi letak dekat kubur Uthman bin Maz'un. Kemudian Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, dengannya aku akan mengenali kubur saudaraku, dan aku akan kebumikan sesiapa yang mati dalam kalangan keluarga aku di kawasannya. Itu dia. Jadi tujuan batu nisan ni untuk dikenali lah kubur tadi. Ya, letak je. Jangan tulis nama, jangan tulis tarikh. Letak ya. Bahkan dilarang penulis nama. Jangan tulis apa-apa, letak. Habis tu orang kata macam mana nak kenal kubur? Boleh kenal. Kan? Kita mati 10 tahun dah, kita tahu kubur dia kat mana. Tak tulis tulisan pun kita tahu. Kan? Bukan kita pergi hari-hari pun. Baik. Kalau tak tahu, ada mudarat lah. Doa tak sampai kan kalau tak tahu. Kan? Orang mati tengah laut tu macam mana? Tak ada kubur dalam perut ikan, macam-macam ikan. Kan? Ada ikan tongkol lah, ikan apa-apa semua kan. Macam peristiwa tsunami tu kan. Ada orang sampai tak makan ikan, sampai kena darah tinggi. Pasal apa? Kerja makan daging, ikan tak makan. Betul tak makan ikan? Dapat ikan gemuk elok, comel, berminyak ikan, lemak elok lah. Masa tsunami kan, tu bila tu yang Aceh tu kan, 400,000 orang mati tu. Rezeki ikan kan. Ikan makan orang, orang makan ikan. Apa masalah dia? Sihat-sihat ikan walafiat. Tu dah. Jadi tak tahu kubur kat mana kan. Tak ada masalah, doa sampai ya. Kemudian yang keempat, tidak ditalkinkan jenazah seperti yang biasa dilakukan di zaman ini, kerana hadisnya tidak sahih. Bahkan yang dilakukan ialah berdiri di sisi kubur sambil mendoakan jenazah, supaya dia diberikan keteguhan dan memohon ampun untuk jenazah, serta meminta semua yang hadir untuk melakukan perkara yang sama. Kalau boleh garis kat situ, sebab sebagian ustaz kita ni dia buat macam mana, dia berdoa, yang lain aminkan. Tu tak sunnah pun. Kalau boleh di sini kita apa nama gariskan di sini. Kan? Supaya jenazah diberikan keteguhan dan memohon ampun untuk jenazah, serta meminta semua yang hadir untuk melakukan perkara yang sama. Bukan ustaz jadi leader doa, yang lain amin kan. Tak sunnah pun. Sunnahnya doa, kami tak hafal bahasa Arab, buat malaikat tak faham bahasa Melayu. Padahal doa dia pendek, mudah ya. Allahumma tsabbithu, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, teguhkanlah dia. Ya Allah, ampunkanlah dia. Jauhkanlah dia daripada azab kubur. Doa. Tak nanti orang lain baca, kan? Kena cari ustaz tak ada, tak tanam, tak bumi orang. Kan? Nak bagi tazkirah. Siapa-siapa yang ada di situ, pergilah tazkirah sikit, cerita. Kan? Bagi orang apa? Bagi motivasi ke, ataupun bagi keinsafan ke waktu tu. Jadi waktu keinsafan, waktu takziah. Macam kita sekarang lah. Sekarang ni waktu takziah, waktu orang Islam disembelih, dibunuh, tiba-tiba ada hiburan. Sepatutnya perkara macam tu diabaikan. Hiburan, piala-piala bola dan sebagainya dihentikan. Kan? Jadi kita ni buat benda seolah-olah tak ada apa-apa. Seolah-olah perasaan kita hari ini macam lain, besok lain, lusa lain. Tak ada nifak lah macam tu kan.
dalam hati. Sedih. Berita, tengok berita sedih. Kita tengok berita kan, hari-hari dah 17,000 dah yang dah mati macam tu, jenazah, jasad, terbiar. Tak ada siapa nak urus. Semua mati. Yang ada pun tunggu mati. Dia suruh orang lari, dia tembak. Suruh orang lari, dia tembak. Okay. Jadi yang kita kesalkan sebahagian daripada sahabat-sahabat kita, kan, salahkan, nak menyalah. Jangan nak menyalahkan waktu sekarang, bukan tu waktu salahkan mujahidin, Hamas dan sebagainya, depa punya macam. Waktu sekarang bukan waktu untuk menyalahkan. Waktu sekarang doa. Bagi bantuan sekat yang kita mampu. Bukan waktu sekarang untuk menyalahkan orang tu, menyalahkan orang lain. Ini salah. Dia tulis dalam Facebook apa semua jihad yang dia buat yang tidak disyariatkan semua. Sekarang bukan waktu nak tulis benda tu. Sekarang ni waktu kita doa. Waktu kita kita bagi bantuan yang kita boleh bagi. Janganlah tulis benda macam tu. Waktu sekarang ni waktu takziah. Jangan ada sebarang hiburan, jangan ada. Orang Islam satu tubuh. Kita kalau sakit gigi, kan, bolehkah kita pergi makan roti canai lagi kawan kita? Kan? Sambut birthday kawan kita ni, tahu aku buat birthday sikit anak ni, mari lah. Kita tengah sakit gigi bengkak ni, kita nak pergi. Kan, tak apalah gigi yang sakit, kaki boleh berjalan dia kata. Macam tu ke? Jadi tak tahulah orang Islam kita hari ni macam mana kan? Jihad fitnah ni maksud dia mereka sangka benda tu jihad, tapi benda tu fitnah. Maksud dia melakukan satu perkara yang dia anggap jihad, tiba-tiba datang mudarat yang lebih besar. Mudarat yang lebih besar daripada maslahah dia. Kan, tak apalah, tapi dah berlaku benda tu. Takkan nak suruh dia berhenti. Berhenti semua. Berhenti semua kena sembelih juga. Kan? Fikir logik lah. Nak suruh je berhenti. Kita kan, ni benda ni tak boleh buat. Cukup hentikan. Padahal puak ni bukan hari ni kena sembelih. Daripada 1948 lagi pun kena sembelih hari-hari. Berapa ratus orang dalam penjara tu. Kita bagi fatwa dalam keadaan kita minum teh tarik sambil makan roti canai, boleh lah bagi fatwa. Jadi ni kita kadang-kadang kita tengok kan, Allah musta'an. Jadi jangan disalahkan. Dalam keadaan sekarang bukan waktu untuk menyalahkan. Kalau mereka dah buat silap, kesilapan dah berlalu. Habis itu solusi dia apa dah? Solusi dia, fikir cara dia macam mana nak selesai kan. Tapi nampak gaya nak selesai je no. Israel ni memang dia nak buat penghapusan etnik terus. Dia nak bunuh. Begitulah. Kita tak tahu benar kita duduk sini. Dan kita tak dapat sampai hantar sekarang pun tak sampai berita yang benar pada kita kan. Dia hapus dalam Facebook, jangan duk harap lah. Dalam TikTok ada jual barang. Jadi kita itulah pada waktu sedih kan. Waktu takziah, sekarang waktu sedih. Waktu doa, nazilah, kunut nazilah. Tu pun ada optikai, kunut nazilah sebulan cukup lah. Lepas tu kita berhenti bila-bila kita kunut pula. Dia pun satu masalah juga. Faham agama dia macam-macam. Allah musta'an. Ini dia. Kemudian dia kata di sini. Tentang talqin, tentang doa tadi lah, kan? Ini berdasarkan hadis Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, terjemahan dia, Nabi SAW apabila selesai menguburkan jenazah, baginda akan berdiri di sisi kuburnya, lalu berkata, istaghfiru li akhikum, mohonlah ampun untuk saudara kamu. Masing-masing lah. Allahumma ighfir lahu. Masing-masing doa. Tak boleh bahasa Arab, Melayu. Takkan tak boleh ke Allahumma ighfir lahu, mudah ya. Itu ya. Wasalu lahu tathbit, pohonlah keteguhan buatnya. Fa innahu al-an yus'al, kerana sekarang dia sedang disoal. Doakan supaya Allah bagi keteguhan, dia boleh jawab soalan dengan mudah dan lancar. Kita doakan. Kemudian 106,
boleh untuk duduk di sisi kubur semasa proses pengebumian dengan tujuan memberi peringatan kepada orang-orang yang hadir mengenai kematian dan apa yang berlaku selepasnya. Ini berdasarkan hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Tidak mengapa untuk disebutkan hadisnya di sini walaupun ia panjang. Kerana padanya terdapat bimbingan, motivasi dan peringatan yang menakutkan. Beliau radhiyallahu anhu menceritakan. Dia cerita proses pengebumian dan yang tazkirah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Kita baca terjemahan dia. Sebab hadis dia panjang. 3 line, 4 line. 4 muka surat. 4 hadis. Kita baca terjemahan dia. Okey. Kalau saya baca yang Arab terjemah jadi double masa. Kan? Jadi kita jangan doublekan masa. Masa dia tu. Baik, terjemahan dia, kami pernah keluar, kata Al-Bara' bin Azib. Kami pernah keluar bersama Nabi SAW mengiringi jenazah seorang lelaki daripada golongan Ansar. Lalu kami sampai di kubur. Semasa kubur tersebut masih belum dibuat lahat. Rasulullah SAW lantas duduk sambil menghadap ke arah kiblat. Dan kami juga turut duduk di sekeliling baginda, kata Bara' bin Azib. Seolah-olah di atas kepala kami waktu itu ada burung-burung yang bertenggek. Diam. Duduk macam tunggu kayu. Maksudnya khusyuk. Maksudnya gitu. Ni sepatutnya di perkuburan. Ni tak di perkuburan boleh gurau-gurau lagi, boleh hisap rokok lagi. Ya. Di tangan baginda ada ranting kecil. Baginda menguis-nguis tanah menggunakannya. Menguis tanah tadi kan, ranting tadi, sallallahu alaihi wasallam. Baginda lalu mendongak kepalanya ke langit dan ke bumi sebanyak 3 kali. Nabi tengok ke atas, tengok bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Nabi nampaklah, nampak malaikat, apa lagi. Pohonlah perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Sebanyak 2 atau 3 kali Nabi kata. Nabi kata mintalah kan, minta pelindung dengan Allah daripada siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr. Masa tu kita duduk, kita pergi di kuburan tadi, berdoalah. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr. Bahasa Arab. Tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu lah. Inilah bahasa Melayu. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada azab kubur. Kan? Kemudian baginda bersabda, ya Allah, saya berlindung denganmu daripada azab kubur. Sebanyak 3 kali Nabi kata. Kemudian baginda bersabda, terjemahannya, sesungguhnya seorang hamba mukmin apabila dia berpisah daripada dunia dan menuju ke hari akhirat, turunlah kepadanya para malaikat dari langit yang berwajah putih seperti matahari. Mereka membawa kafan daripada kafan-kafan syurga dan wangian pengawet, yang hanut, daripada wangian-wangian pengawet syurga, dan mereka duduk sejauh mata memandang. Kemudian malaikat maut alaihi salam datang dan duduk di sisi kepalanya, kepala orang tadi anak Nazak tadi kan. Lalu berkata, wahai jiwa yang baik, dalam satu riwayat, jiwa yang tenang, keluarlah menuju kepada pengampunan Allah dan keredaannya. Baginda menyambung, lalu rohnya mengalir keluar seperti mengalirnya titisan air daripada mulut bekas air, yang macam botol tu kan, air keluar macam tu. Lantas malaikat maut mengambilnya. Dalam satu riwayat, sehingga apabila rohnya telah keluar, maka semua malaikat antara langit dan dunia dan semua malaikat di langit mensolatkan jenazahnya. Masya Allah. Ya. Kenapa malaikat buat macam ni? Kerana mereka diperintahkan oleh Allah. Ya. Sebab mereka tak akan melakukan segala perkara, melainkan diperintahkan oleh Allah. Kalau Allah tak perintah, dia pun tak buatlah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini para malaikat. Malaikat ni ramai, bukan sikit, banyak. Macam-macam tugas.
Pintu-pintu langit juga dibuka. Tiada satu pun penjaga pintu langit melainkan dia akan berdoa kepada Allah agar roh mukmin tersebut dinaikkan melalui pintu yang dijaga olehnya. Masya Allah. Apabila malaikat maut mengambil rohnya, maka mereka, yakni para malaikat yang bersama-samanya ketika itu, yang banyak tadi kan, tidak membiarkannya berada di tangan malaikat maut itu walau sekelip mata. Mereka terus mengambilnya dan mengkafankannya dengan kafan itu, roh tadi lah, roh tadi, dan mewangikannya dengan wangian pengawet. Wangian tadi lah. Itulah yang dimaksudkan oleh firman Allah, ya, dalam ayat surah Al-An'am ayat 247 tadi. Ya, kita tengok balik, ya, saya tak ingat ayat tu, nak baca takut salah. Ya, hadis kita boleh baca dengan makna, Al-Quran kita kena baca tak boleh makna, kita kena baca tengok ayat dia ataupun kalau kita hafal. Ya, Al-An'am tadi kan, hadis tadi, ayat ni, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tawaffathu rusulana wa hum la yufarritun. Maksudnya malaikat-malaikat kami mematikannya dan mereka tidak mengabaikan, tidak menyegerakannya ataupun tidak melambatkannya lah. Bila sampai waktu dia, mereka akan cabut nyawa dia situ. Ya, di sini, maka para malaikat kami akan mencabut nyawanya dan tidak melalaikan kewajipan mereka sampai saat dia, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi mereka tidak mendahulukannya walau sesaat dan tidak melambatkannya walau sesaat. Jadi keluarlah daripadanya bauan yang harum semerbak, seharum wangian yang terharum di atas muka bumi. Masya Allah, ya, daripada roh tadi. Baginda menyambung lagi, mereka yakni para malaikat yang banyak tadi membawanya naik. Tidaklah mereka membawanya melintasi sekumpulan malaikat. Para malaikat tersebut akan bertanya, roh siapakah yang wangi ini? Mereka menjawab, si fulan bin si fulan, dengan sebaik-baik nama yang mereka memanggilnya semasa di dunia. Sehinggalah mereka sampai dengannya ke langit dunia. Lalu mereka minta dibukakan pintu langit dunia untuknya. Langit pertama ni lah, dibuka pintu langit untuk dibawa naik atas sampai ke langit ke-7. Jadi maknanya setiap roh yang beriman tu lah boleh naik, boleh nampak lah, langit macam ni kan. Masa tu nampak malaikat lah, nampak malaikat pun dah bawa apa dah masa tu kan. Tak boleh dah pergi badat dah. Lalu pintu tersebut dibuka untuk mereka. Lantas dia disambut dan diiringi oleh para malaikat yang kedudukannya dekat dengan Allah. Dari langit ke langit berikutnya hinggalah sampai ke langit yang ke-7. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, jadi ayat dari mana? Sabtullah lazim kan sendiri ada panjangnya. Wa ma adraka ma 'illiyun. Sini. Ya, uktubu, Allah kata dalam surah muka surat 221 tu. Ya. Uktubu kitab 'abdi fi 'illiyyin. Allah kata, tulislah kitab hamba-Ku ini di 'illiyyin. 'Illiyyin ini tempat ditulis amalan yang baiklah daripada hamba yang soleh. Allah kata, wa ma adraka ma 'illiyun. Apa yang kamu tahu 'illiyun itu? Kitabun marqum, kitab yang ditulis padanya, yashhaduhul muqarrabun, disaksikan oleh para malaikat yang dekat. Ini.
Al-muqarrabun ni para malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dituliskan kitabnya di Illiyin. Kemudian Allah berfirman, kembalikan rohnya ke bumi. Di sini. Kan? Allah kata, ini hadis kursi ni, a'idu. Allah kata a'iduhu ila al-ardi. Ini bukan ayat Quran. Yang kata Allah kata kembalikan dia ke bumi, ni hadis kursi. Karena sungguhnya aku telah menetapkan bahawa aku ciptakan mereka daripada tanah, dan kepadanya aku kembalikan mereka, serta darinya aku keluarkan mereka sekali lagi. Kemudian baginda SAW melanjutkan, lalu rohnya dikembalikan ke dalam jasadnya di bumi. Kembali macam mana? Tak tahu. Kalau kita tidur, kita mati kan. Jadi roh kita keluar dari jasad, kita tak tahu pergi mana. Mimpi jumpa orang ni kan. Mimpi. Lepas tu kita jaga balik. Roh kita masuk dalam jasad balik, macam mana kita tak tahu. Itu pun kita tak tahu kaifiat dia. Letak CCTV yang canggih pun tak tahu. Mana tahu ada CCTV yang canggih kan. Nak tengok macam mana roh keluar dari jasad. Detect tengok. Ya. Tak tahu kaifiat dia. Cerita dunia tak sama dengan cerita di alam barzakh. Kemudian baginda bersabda, sungguhnya dia, yang jenazah tersebut, mendengar bunyi tapak-tapak kasut rakan-rakannya apabila mereka beredar setelah selesai proses pengurusan jenazah. Waktu itu Allah bagi pendengar pada dia. Allah perdengarkan kepada orang mati tadi dah. Cara mendengar kita tak tahu macam mana lah. Kita sekarang dunia kita mendengar dengan telinga kan. Telinga kita. Di sana kita tak dengar macam mana. Di alam barzakh ni kaifiat dia tak tahu, tak ada fikir, tak tahu. Sebab tak mengalami. Atau orang mati tak mahu cerita kat kita. Sebab dia pun di alam barzakh, alam yang tertutup dengan alam kita, tak boleh sampai kepada mereka setelah mati. Dan mereka pun tak boleh balik ke dunia, tak boleh balik. Jadi jangan kita terjemah lebih terjemah lebih macam mana kita boleh pergi sembang. Kan? Pergi kubur sembang-sembang dalam kubur. Tanya sembang-sembang. Kan Nabi kata, dia dengar bunyi tapak kasut itu masa tu. Kan? Kan ada hadis sebut bahawa bila dia kena pukul malaikat tadi, dia menjerit dengan sekuat hati, kan? Didengar oleh segala makhluk kecuali manusia dan jin, dia tak dengar. Kaifiat dia kita tak tahu macam mana. Kemudian lantas datang kepadanya dua malaikat yang kuat jerkahan mereka. Lalu mereka menjerkahnya. Menengkinglah, cakap kasar kan, menakutkan, rupa dan suara. Mendudukkannya. Duduk macam mana nak fikir dalam kubur, duduk macam mana? Kan tak boleh fikir betul kan? Tak ada logik dah, tak nak lah. Malaikat dudukkan dia. Lalu mereka bertanya kepadanya, siapakah Tuhan kamu? Dia menjawab, Tuhanku ialah Allah. Ini ruh mukmin tadilah. Lalu mereka, yang dua malaikat tadi, bertanya kepadanya, apa agama kamu? Dia menjawab, agamaku ialah Islam. Mereka bertanya lagi, siapakah lelaki ini yang telah diutuskan kepadamu? Dia menjawab, dia merupakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, daripada mana kamu tahu perkara ini? Dia menjawab, aku baca kitab Allah, lalu aku beriman dengannya, serta aku mengakui kebenarannya. Lalu dia dijerkah dan ditanya sekali lagi. Tanya sekaligus pula. Siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Siapa Nabi kamu? Itu merupakan fitnah, ujian yang terakhir menimpa orang beriman. Ujian terakhir di alam kubur. Lepas ni insya-Allah mudah, ni lepas tu akan lebih mudah. Kalau ni payah, maka selepas itu lebih payah.
Dia jadi macam tu. Kalau waktu tu mudah, selepasnya akan lagi mudah. Kemudian Allah berfirman tentangnya, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh pada kehidupan dunia. Dalam ayat itu, wa fil akhirah, dan di akhirat pun macam tu juga. Lalu dia menjawab sekali lagi, Tuhanku ialah Allah, agamaku ialah Islam, dan nabiku pula ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lancar. Ini kalau imam ajar talqin pun dia tak boleh dengar pun. Imam dah mengajar kan? Imam mengajar orang talqin kan? Jadi orang atas kubur tu relax, boleh gurau lagi apa semua kan? Senyum-senyum lagi sebab dia tahu bukan aku. Tu imam kata dekat dia. Tu imam ajar dia, bukan ajar aku. Nanti bila aku mati, orang lain lah ajar aku. Kalau tu imam tak mati lagi, tu imam dia ajar aku. Dia fikir macam tu. Padahal sebenarnya apa yang seperti imam tadi kena bagi nasihat pada orang yang hidup tadi. Bukan pada orang yang mati tu. Sebab orang mati dia tak dengar dah pun. Tak dengar dah. Tapi kalau kita nak cakap dengan dia pun, dia jadi marah pula kan. Payahlah. Terutama dengan tutup imam ni. Sebab kalau tak ada talqin, tak ada lah income dia. Talqin tu sebahagian daripada income dia lah. Dia develop kan. Talqin. Lagi apa? Solat hadiah. Ada solat hadiah pula. Lepas tu apa lagi? Baca Quran. Kan? Berapa hari yang 1 hari ke apa? Jadi berapa? Semua tu duit tu. Ada package. Package balik RM6,000 lagi mahal. Mungkin ada kot. Susah lagu tu nak mati. Tak ada duit tak boleh mati. Macam Cina kan, dia nak mati, dia kena ada duit. Tidak, biarkan dia punya jasad dalam rumah lah. Sebab nak beli tempat tinggal dia, ada duit beli atas bukit. Atas sekali kan, sebab nampak semua. Tak ada duit ni kaki-kaki bukit, tepi-tepi parit tu. Tak ada duit. Dari dia. Kemudian lantas kedengaran satu seruan dari langit yang berkata, hambaku telah berkata benar. Oleh itu hamparlah untuknya hamparan dari syurga. Dan pakaikanlah dia pakaian dari syurga. Macam mana? Bila tak boleh fikir. Dan bukakanlah untuknya sebuah pintu ke syurga. Berarti kita wajib beriman je. Yang kita akan saksikan. Dan kita akan hadapi satu masa nanti. Tak tahulah bila. Baginda melanjutkan cerita. Lalu datanglah kepadanya sebahagian angin bayu syurga dan wangiannya, dan diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Baginda bersabda, dan datang kepadanya seorang lelaki yang berwajah tampan, berpakaian cantik, dan berbau wangi, dengan berbau wangi. Lalu lelaki tersebut berkata, terimalah berita gembira tentang apa yang menggembirakan kamu. Terimalah berita gembira tentang keredaan Allah dan syurga-syurga yang terdapat kenikmatan yang abadi di dalamnya. Inilah hari yang dijanjikan untukmu. Kemudian dia, yang jenazah tersebut, bertanya, semoga Allah memberikan berita gembira kepadamu mengenai kebaikan. Siapakah kamu ini? Wajah kamu ialah wajah yang membawa kebaikan. Wajah tampan, handsome, pakai cantik, semua kan, bersih, wangi. Lelaki tersebut menjawab, aku ialah amalan baik kamu. Masya Allah. Akulah puasa kamu, akulah solat kamu, akulah haji kamu, akulah umrah kamu, akulah perjalanan kamu ke majlis ilmu, dan akulah sedekah kamu, akulah bacaan Al-Quran kamu. Masya Allah. Ini dia amalan solat kita. Dia ubah jadi orang. Allah Ta'ala tukarkan dia jadi orang. Yang kita tadi rasa tak sunyi ya. Ya, seorang-seorang kita sunyi. Kita ni kalau ada kawan seorang tak wadah kan. Dalam perjalanan mana-mana seorang kawan tak wadah. Sebab tu Nabi kalau nak musafir, Nabi suruh kita paling kurang ada seorang kawan, teman.
Tambah di padang pasir pula nak cakap apa. Sampai-sampai tempat tujuan tak nak cakap. Pasal apa? Pasal lama tak cakap. Kot lah kan. Gitu. Jadi ada teman. Kemudian demi Allah kata orang tadi lah, aku tidak kenal kamu ini melainkan kamu merupakan orang yang cepat melaksanakan ketaatan kepada Allah dan lambat melakukan maksiat kepada Allah. Oleh kerana itu Allah membalas kamu dengan kebaikan. Kemudian dibukakan untuknya sebuah pintu syurga dan sebuah pintu neraka. Di mana? Dibuka. Ditunjukkan pada dia. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempat tinggal kamu nanti. Itu neraka lah. Kalau kamu bermaksiat kepada Allah. Allah telah menggantikannya dengan ini, yakni syurga. Apabila dia melihat apa yang ada dalam syurga, dia berkata, hai Tuhanku, cepatlah kiamat. Dia minta kiamat cepat. Ya? Orang yang dah mati beribu tahun lah kan. Tak kiamat. Tunggu kiamat ni. Supaya aku dapat kembali kepada ahli keluarga aku. Ditunjukkan pada dia tempat dia dalam syurga. Dan ahli dia dalam syurga. Ya? Dan hartaku. Lantas dikatakan kepadanya, tinggallah di sini dahulu. Inilah dia. Ya? Kemudian baginda bercerita lagi, manakala hamba yang kafir, dalam satu riwayat hamba yang jahat, apabila dia berpisah dengan dunia dan menuju ke hari akhirat, turunlah kepadanya para malaikat yang ganas, kasar, lagi berwajah hitam dari langit. Mereka membawa pakaian bulu dari neraka. Lalu mereka duduk sehingga sejauh mata memandang. Kemudian datang malaikat maut dan dia duduk di sisi kepalanya. Si kafir tadi lah. Lalu dia berkata, wahai jiwa yang keji, keluarlah menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Baginda menyambung, lalu rohnya berselerakkan dalam jasad. Dia tak nak keluar. Roh tak nak keluar, selerak dalam jasad tadi. Lantas malaikat maut mencabut rohnya sebagaimana mencabut besi pemanggang yang bercabang. Okay, yang banyak cabang. Okay, daripada bulu kambing biri-biri yang basah. Dia blokat tadi kan. Lalu terputuslah urat-urat dan saraf-sarafnya menggelepar. Lantas dia dilaknat oleh sekalian malaikat yang berada di antara langit dan bumi, dan sekalian malaikat yang berada di langit. Pintu-pintu langit ditutup. Tiada satu pun penjaga di langit, melainkan dia berdoa kepada Allah agar roh mayat hamba yang kafir tersebut tidak dinaikkan melalui pintu yang dijaga olehnya. Macam tu. Lantas malaikat maut pun mengambil rohnya. Apabila dia mengambil roh tersebut, maka para malaikat yang ramai-ramai tadi tidak membiarkan roh itu di tangannya walau sekelip mata. Sampai dekat tangannya, terus dia ambil. Mereka terus mengambilnya dan mengkafannya dengan kafan pakaian bulu tersebut yang diambil dari neraka tu. Lalu keluarlah daripadanya bauan yang sebusuk, bau bangkai yang terbusuk di muka bumi. Allah Akbar. Lalu mereka membawa ruhnya naik. Mereka tidak melintasi sekumpulan malaikat pun. Sekumpulan malaikat itu berkata, ruh busuk siapakah ini? Mereka menjawab, si fulan bin si fulan, dengan nama yang paling buruk yang dia dipanggil dengannya semasa di dunia. Sehinggalah mereka sampai dengannya di langit dunia. Lalu mereka minta supaya dibukakan pintu untuknya, namun permintaan tersebut ditolak. Kemudian Rasulullah membaca, inilah dia ayat Quran. Allah Ta'ala kata, la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannah wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat.
Tidak sekali-kali akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuki syurga sehinggalah unta memasuki lubang jarum. Surah Al-A'raf ayat 40. Kan maksudnya unta boleh tak masuk dalam lubang jarum? Tak boleh. Mustahil. Mereka sampai bila-bila tak akan boleh masuk syurga. Kena siksa. Sampai bila? Abadal abad. Kan? Thumma la yamutu fiha wala yahya. Kemudian mereka tidak hidup di dalamnya, dan mereka tidak mati di dalamnya, dan tidak juga hidup. Kesian lah dia. Kesian buat macam mana? Kan? Kalau kita kesian, kita ajaklah dia. Dia tak mau, kita dah terlepas lah. Ya. Kalau dia mau, kita boleh pahala. Banyak pahala dia. Kan? Dakwah saja. Kemudian Allah berfirman, tulislah kitabnya di Sijjin, iaitu di lapisan bumi yang paling bawah. Oh, kita tahu Sijjin ni lapisan bumi yang paling bawah. Bumi ada 7 lapis. Okay? Sebab kita tahu, sebab Tuhan beritahu. Tak payah korek gali jari lah. Okay? Tapi Allah Nabi beritahu, kan? Maknanya langit 7 lapis, bumi pun 7 lapis. Ni lapis yang ke-7 ni. Tulisan Sijjin tadi. Kitab dia. Kemudian dikatakan, kembalikanlah hambaku ini ke bumi, kerana sungguhnya aku telah menetapkan bahawa aku menciptakan mereka daripadanya, dan kepadanya aku mengembalikan mereka, serta darinya aku keluarkan mereka sekali lagi. Lalu dicampakkan rohnya begitu saja. Tak bawa turun, campak. Dah minta dibuka pintu langit, tak dibuka. Tak boleh tengoklah apa yang ada di atas. Roh orang beriman bawa naik langit demi langit demi langit sampai langit yang ke-7. Boleh tengoklah. Jadi orang kafir tak tahu, tak boleh tengok. Dia bawa sampai langit, tak boleh naik dah. Pintu tak dibuka. Maka turun, tak bawa turun. Dia pun lepas macam tu, ya jatuh. Kan? Tidak. Jadi kemudian Nabi SAW baca ayat Quran ni lah. Wa may yushrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu min makanin sahiq. Ya. Dan sesiapa yang mensyirikkan Allah, maka seolah-olah dia jatuh daripada langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh, ke dalam gaung tadi, ke dalam gaung yang dalam. Ya, surah Al-Hajj ayat 31. Lalu dikembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Bagaimana cara kembali? Tak tahu. Wallahu a'lam. Baginda bersabda, sesungguhnya dia benar-benar mendengar bunyi tapak kasut rakan-rakannya apabila mereka beredar setelah selesai proses pengurusan jenazah. Datang kepadanya 2 malaikat yang kuat jerkahan. Mereka kuat jerkahan mereka ni tengking lah, menengking. Lalu mereka menjerkahnya, mendudukkannya. Macam mana duduk? Wallahu a'lam. Dan bertanya kepadanya, siapakah Tuhan kamu? Dengan cara tengking-tengking ni. Bukan cara tanya elok-elok. Kita kalau polis tanya kita tengking-tengking pun kita rasa tergetar juga kan. Nak jawab pun tak nak jawab. Dia tanya pun tak apa nak jelas tanya dia. Dari mana? Dari mana? Boleh jawab dari mana? Dia tanya macam nak tanya tak tanya lah. Nak jawab macam mana? Dari mana? Dari Kedah ke? Dari mana? Nak tanya balik, minta penjelasan, kena tengking pula. Masa insiden datang daripada mana? Oh, baru faham. Kan? Tanya tu, maksudnya tanya tu memang dia tanya nak marah. Satu, tanya kita tak faham soalan, mana boleh jawab. Lagi silap jawab, kena marah lagi. Jadi macam tu dia tengking. Kalau kita fikir ni, kalau dia baru manusia, baru polis, kan, kita tengok badan dia kecil daripada kita, tapi dia pakai baju putih tu kita
Jadi takut dia kan. Saya kenal tu, saya tak boleh cerita tu. Bukan salah kita pun, orang langgar kita kan. Jadi kita nak kena report tu, okey. Tanya kita kan. Dia tak kira dah haji ke lepas kan. Lepas tu kita nak jawab pun tak tinggal nak jawab sebab soalan tu. Dari mana? Dari mana? Saya tadi datang dari rumah kan. Dari rumah. Lepas tu dia cerita masa berlaku insiden tu, awak di mana-mana nak ke mana? Tanyalah soalan macam tu. Kan? Saya kata Allah, macam mana ni kan? Ini baru manusia. Kan? Macam mana malaikat dalam kubur ni mari dengan rupa yang menakutkan, mata biru, bukan mata biru hak lawa tu dah lah. Kan? Nengking-nengking, suara macam halilintar. Macam mana kan? Memang kita boleh terputus jantung lah kalau lah. Boleh pengsan lah. Gitu. Baik, jadi kita fikir bila berlaku ini baru cerita dunia kan? Baru dunia. Belum akhirat lagi. Lepas tu dia mendudukkan dan bertanya kepadanya, siapakah Tuhanmu? Dia menjawab, ha ni bukan gelak. Macam gitu lah, tak tahu. Maksudnya takut kan. Macam gitulah kan. Tapi dia tulis dalam ni sebab dalam bahasa Arab, alif ni bukan kita biasa kat kawan kita. Kan dah sampai. Bukan begitu. Saya tak tahu. Lalu mereka bertanya, apa agamamu? Dengan tengking-tengking dia menjawab. Orang beriman pun dia tanya tengking-tengking tadi. Bukan tanya elok-elok dah. Memang itu fitnah. Semua kita kena. Hang baik macam mana pun. Kan? Dia tak tanya elok-elok. Tanya dengan tengking-tengking. Itu kerja dia. Kan? Tapi kalau kita kata dunia ni tak boleh lah. Sebab dia tulis bersih, mesra, cekap dan mesra kan. Kena mesra. Mesra tu tak ada. Kita nak kena padam mesra ni. Kan? Bersih bagus lah, cekap okey lah. Tak mesra lah. Tak ingat apa hari ni? 5 tahun. Saya ingat dah 4 tahun, 3 tahun dah. Bukat kuning lah. Macam main bola pula. Okey lah. 5 minit lagi berbaki. Pengalaman. Tapi itulah ada hikmah dia kan. Ada hikmah dia. Kita fikir lah. Okey. Ini baru dunia. Belum alam kubur. Macam mana esok kena tengking dengan malaikat ni? Dia kan kira orang baik tak baik tak. Semua kena tengking macam tu. Rajin datang yang saya taklim mati dalam kelas buat macam tu juga. Kalau mana tu ada seorang mati di sini kan dalam kelas. Baik. Kemudian dia menjawab, saya tak tahu. Lalu mereka bertanya, siapa lelaki ini yang telah diutuskan kepadamu semua? Lalu dia tidak diberi petunjuk pada nama lelaki itu. Ini Rasulullah SAW. Lantas dikatakan, lelaki itu ialah Muhammad. Kan dia tanya. Lalu dia berkata, saya tak tahu. Saya cuma dengar orang ramai menyebutnya saja. Orang sebut Muhammad kan. Orang kafir pun kenal Muhammad SAW kan. Dia buat karikatur ke apa-apa. Dia kutuk Nabi SAW kan. Ada dia. Baginda melanjutkan cerita. Dah tinggal 2 minit. Okey. Kesambung minggu depan. Baginda melanjutkan cerita. Lantas dia katakan, kamu ni tahu pun tidak, baca pun tidak. Lalu kedengaran suara langit yang mengatakan dia telah berdusta. Kita berhenti sinilah insya-Allah. Ya. Panjang hadis ni. Ya, hadis ni maknanya kalau dibaca oleh ustaz di kubur sebagai tazkirah, baguslah. Tak hafal apa, pegang handphone je. Ya. Tazkirah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini hakikat yang akan dialami oleh semua kita. Tak boleh lari dah. Ya. Masa tu mungkin tak teringat dah kita pernah belajar hadis ni. Kan dalam keadaan macam tu kan. Takut yang amat sangat tadi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.